Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selama-lamanya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah iaitu petunjuk dan juga taufik daripada Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, pagi ini kita dapat sama-sama meneruskan sesi ulang kaji 114 surah dalam Al-Quran, yang mana kita akan membincangkan pagi ini adalah surah yang ke-8 dalam susunan surah-surah Al-Quran, iaitu surah Al-Anfal. Okay, surah Al-Anfal. Apakah maksud Al-Anfal? Okay, Al-Anfal membawa maksud harta rampasan perang. Okay. Harta rampasan perang mesti melibatkan peperangan. Peperangan apakah yang dikaitkan dengan nama surah Al-Anfal? Okay. Kalau kita buka dalam mana-mana kitab tafsir, kita buka dalam kitab sejarah An-Nabawiyah, Al-Anfal adalah dikaitkan dengan peperangan Badar, iaitu peperangan yang pertama yang berlaku di dalam Islam. Jadi Al-Anfal merujuk kepada harta rampasan perang yang diterima oleh orang Islam, dikurniakan oleh Allah setelah mereka berjaya dalam siri peperangan. Okay. Kita akan bincang pada pagi ini insya-Allah justifikasi penamaan surah itu sebagai Anfal. Kenapa surah itu tidak dinamakan sebagai surah Badar ke? Sebab surah itu diturunkan di Badar. Surah itu melibatkan perang Badar. Okey. Jawapan itu insya-Allah kita akan bincangkan sekejap lagi. Kemudian kita akan sama-sama mendapatkan maklumat ayat manakah yang ada menyebut tentang kalimah Al-Badar. Kita telah lalui 7 surah sebelum ini, yang mana kita dapati nama surah itu sangat unik, diambil daripada pelbagai nombor ayat. Ada nama surah yang diambil daripada awal ayat, ada nama surah itu namanya berada pada ayat yang pertengahan, ada yang berada pada penghujung surah. InsyaAllah pagi ini kita akan dapatkan maklumat rujukan sumber kepada Al-Anfal itu merujuk kepada ayat yang keberapa. Jadi kalau kita dah dapat maklumat tersebut, maka kita kena ambil sedikit waktu untuk mendapatkan huraian ringkas tentang ayat yang menyebutkan tentang Al-Anfal. Baik. Sebelum kita teruskan, kita ambil dahulu maklumat yang ringkas. Surah Al-Anfal ini kalau kita rujuk di dalam komposisi juzuk dalam Al-Quran, ia berada pada juzuk yang ke-9. Okey. Al-Anfal ayat
dia berada di juzuk yang ke-9 dan ayat yang berbaki iaitu ayat 41 sampai 75, ia berada ni memberikan kita maklumat iaitu juzuk 9 dan juga juzuk sampai juzuk yang ke-10. Okey, moga-moga surah yang ke-8 Al-Anfal, kita dah berada pada juzuk yang ke-10 ini memberikan kita kecintaan, menambahkan kepada kita keseronokan, menambahkan kepada kita yang paling penting iman kita untuk kita terus mempelajari, memahami isi kandungan Al-Quranul Karim menggunakan pendekatan kita membincangkan nama dan kita juga membincangkan tema surah dan kita juga akan membincangkan tentang tujuan surah. Okey, surah Al-Anfal surah yang mengandungi 75 ayat. 75 ayat. Okey, kalau tuan-tuan ada Quran di tangan tuan-tuan dan perempuan ataupun tuan-tuan ada aplikasi nak merujuk ayat-ayat Al-Quran, tuan-tuan boleh buka surah Al-Anfal ni. Dia bermula pada muka surat 177 dan dia berakhir pada muka surat 186. Okey, muka surat 186. Baik, kita lanjutkan tentang bagaimanakah ataupun ayat manakah yang menyebut tentang nama Al-Anfal. Okey. Al-Anfal ini juga, okey. Okey, surah Al-Anfal ini kejap. Okey, surah Al-Anfal ia sebenarnya diambil pada ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama tentang harta rampasan perang. Okey, ayat pertama. Jadi tuan-tuan buka pada ayat yang pertama surah Al-Anfal, kita akan temukan ayat itu disebutkan sebanyak 2 kali perkataan Al-Anfal. Okey, tuan-tuan buka ayat pertama. Ayat pertama akan jumpa 2 kali diulang perkataan Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war-rusul. Okey, ayat pertama kita akan menemukan penyebutan perkataan kalimah Al-Anfal. Tidak ada mana-mana ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang Al-Anfal, melainkan kalimah itu dia berada di dalam surah Al-Anfal. Mungkin itu menjadi justifikasi kenapa surah ini dinamakan Al-Anfal, iaitu harta rampasan perang selepas peperangan Badar. Ada para ulama kata surah ini juga dinamakan dengan surah Badar. Ada juga para ulama menamakan surah ini dengan surah Al-Jihad. Kenapa surah itu nama surah Badar? Kerana surah itu diturunkan di Badar. Badar itu apa? Badar, kalau kita lihat sejarah pada zaman dahulu dan sekarang ni pun masih wujud, iaitu Badar adalah satu wilayah yang berada di bumi Madinah. Di bumi Madinah ada tempat wilayah tu namanya Badar. Jadi Badar ni kalau kita tengok dalam peta Arab Saudi tu, dia berada di barat Arab Saudi. Itulah nama tempat, iaitu Badar. Di Badar itulah berlakunya peperangan yang pertama antara Nabi SAW dengan tentera orang musyrikin yang diketuai oleh kafilah Abu Sufyan. Okay, kejap tamu panas sekejap Okey. Okey, apa ni saya sambung kemudian, minta maaf ada gangguan. Okey. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana Al-Imam Al-Bukhari ditanya oleh Sa'id bin Jubair,
ditanya oleh Sa'id bin Jubair kepada Ibnu Abbas. Okey, suratul Al-Anfal. Okey, macam mana dengan surah Al-Anfal? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan surah Al-Anfal ini nazalat fi Badrin. Ia diturunkan di Badar. Jadi kita telah jelaskan sebentar tadi Badar itu berada di mana. Okey. Jadi berdasarkan kepada uh, nak berdasarkan kepada penurunan surah Al-Anfal ini di Badar, maka ada para ulama menamakan nama lain bagi surah Al-Anfal adalah suratul Badar. Okay. Kenapa surah itu tak dipilih dengan nama Al-Badar? Kenapa dipilih dengan nama Al-Anfal? Kerana Al-Anfal ini dia ada kaitan dengan peperangan. Maksudnya, kalau tak ada perang Badar, tak adalah Al-Anfal. Maksudnya, kalau sebut Al-Anfal, dia akan cover dua perkara. Dia akan merangkumi Badar, merangkumi peperangan, sebab Al-Anfal takkan dapat kalau tak ada Al-Qital, kalau tak ada peperangan. Okey, jadi kalau surah tu dinamakan Al-Qital, surah perang, maka ia belum tentu adanya harta rampasan perang. Jadi untuk maksudnya apabila dinamakan dengan Al-Anfal, ia membawa maksud yang kedua-dua. Maksudnya apabila sebut harta rampasan perang, dia juga merangkumi cerita perang, dia juga merangkumi perang yang berlaku di Badar. Itu secara ringkas penerangan tentang penamaan surah Al-Anfal, dan kita juga telah dapat mengetahui di manakah ayat yang diambil yang menyebut tentang Al-Anfal. Okay. Untuk kita mendapatkan tujuan surah Al-Anfal, maka kita kena melihat sekejap, kita kena buat sedikit kajian tentang ayat pertama yang ada menyebut tentang Al-Anfal. Okey, kita kena baca keseluruhan ayat yang pertama bagi surah Al-Anfal. Okey. Ayat itu Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Rasul, tentang harta rampasan perang. Okey, siapa yang tanya? Yang bertanya ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kenapa mereka bertanya kepada harta rampasan perang? Kerana mereka tidak sabar-sabar untuk mendapat habuan daripada siri peperangan Badar. Sebab tu mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Okey, jawapan itu Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberitahu secara ringkas saja. Allah Taala kata, "Qulil anfalu lillahi war rasul." Harta rampasan perang itu hanyalah bagi Allah, hanyalah bagi Rasul. Maksudnya, Allah Ta'ala tak jawab soalan para sahabat tentang harta rampasan perang. Allah tak kata berapa nak bagi. Tentera dapat berapa, Nabi dapat berapa. Itu tak dijawab oleh Allah. Allah cuma mengatakan, harta rampasan perang, serahkan kepada Allah, serahkan kepada Rasul untuk membahagikan dan sebagainya. Kenapa Allah tak bagi jawapan secara terperinci? Sebenarnya jawapan tu ada, tapi Allah tidak memberi jawapan tu terlebih dahulu. Kita nak tahu jawapan harta rampasan perang tu bagaimana nak dibahagikan, jawapan dia Allah akan jawab nanti pada ayat nombor 41. Tuan-tuan, ayat 41 surah Al-Anfal, baru Allah bagi jawapan Al-Anfal itu macam mana nak dibahagikan. Kenapa Allah Ta'ala meletakkan jawapan Al-Anfal itu pada ayat nombor 41? Sedangkan ayat nombor 1, mereka dah tanya soalan. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang.
Okey. Kalau kita teliti, kalau kita ada kesempatan untuk baca daripada ayat pertama sampai ayat nombor 41, sebenarnya Allah Ta'ala ingin kepada para sahabat memberikan tumpuan kepada bincang. Maksudnya kalau kita buat postmortem, kan, kalau kita nak buat bedah siasat, macam mana Perang Badar boleh dapat harta rampasan perang? Kenapa tahu? Sebab Perang Badar adalah peperangan yang tidak dirancang oleh Nabi, tidak dirancang oleh para sahabat. Asal-asal, kalau tuan-tuan kembali mengingati sejarah Perang Badar, mereka tak rancang untuk perang pun. Yang mereka rancang adalah untuk menyekat kafilah dagangan Abu Sufyan yang dia balik, yang dia nak masuk ke Mekah. Dia akan lalu kawasan Badar tu. Jadi orang zaman dulu, kalau mereka nak pergi Syria, kalau mereka nak pergi bumi Syam, ataupun mereka nak balik, nak masuk ke Mekah, mereka akan lalu Badar. Jadi Nabi SAW dengan para sahabat mengambil inisiatif untuk rampas barang dagangan Abu Sufyan. Kenapa nak rampas barang dagangan Abu Sufyan? Kerana barang dagangan Abu Sufyan tu sebenarnya memiliki harta orang-orang yang beriman. Sebab ketika mana orang beriman keluar hijrah, kita tahu kan orang beriman telah berhijrah ke Madinah. Mereka tinggalkan harta benda mereka, tinggalkan rumah, tinggalkan tanam-tanaman, kebun-kebun mereka. So siapa yang ambil kebun mereka, tanah mereka, harta-harta mereka adalah orang kafir musyrikin. Jadi pada harta rampasan perang Abu Sufyan itu adalah harta orang-orang Islam yang telah ditinggalkan setelah mereka berhijrah. Lagi satu, orang musyrikin Mekah ini adalah kafir harbi, iaitu orang kafir yang memerangi orang Islam, maka boleh diambil hartanya. Jadi para sahabat cadang nak sekatlah perjalanan dagangan Abu Sufyan. Tetapi dengan izin Allah, dengan perancangan Allah, Abu Sufyan terlepas. Maknanya Nabi SAW tidak berjaya menyekat kafilah Abu Sufyan. Tak berjaya. Tetapi apa yang berlakunya? Akhirnya yang berlaku adalah orang musyrikin Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan ni, mereka merasa marah, maka mereka mengambil jalan untuk memerangi Nabi SAW dan para sahabat di Badar. Itulah namanya Perang Badar. Jadi kalau kita baca sejarah, orang Islam ketika itu berapa orang sangat? Berapa jumlah tentera nak lawan dengan ribuan tentera orang kafir musyrikin? 300 nak lawan dengan beribu-ribu tentera orang kafir musyrikin. Jadi atas kertas, memang kita kata memang tak ada chance lah boleh menang peperangan Badar. Dengan senjata tak cukup, dengan aset-aset peperangan yang tak ada. Tetapi menang. Orang Islam menang, kalah orang kafir musyrikin, dan dapat pula harta rampasan perang. Jadi para sahabat, orang yang beriman ni, mereka sangat sukalah dapat harta rampasan perang. Sebab itulah sebenarnya di antara tujuan asal untuk mereka menyekat kafilah dagangan Abu Sufyan. Jadi mereka terus bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil anfal. Tapi Allah tak jawab. Allah Ta'ala kata seolah-olahnya serahkan kepada Allah dan Rasul tentang harta rampasan perang tu. Tetapi jawapan itu disebut pada ayat nombor 41. Ayat 2 sebut pasal lain, 3, 4, 5, sampai ayat nombor 41. Okey, kenapa Allah Ta'ala tak jawab? Secara cepat. Okey, sebenarnya Allah Ta'ala nak menerangkan yang kamu sebenarnya kena fokus apabila kamu dah selesai Perang Badar tu adalah bukan fokus tentang harta rampasan perang.
Sepatutnya apabila kamu buat postmortem, kamu kena cari kenapa kita boleh menang. Kita boleh dapat harta rampasan perang banyak ni. Tentera tak ramai. Sepatutnya bincang tentang apa? Mereka kena cari apa faktor-faktor menyebabkan mereka boleh menang. Ada sesuatu faktor yang menyebabkan mereka boleh kalahkan tentera orang-orang musyrikin Mekah. Itu di antara sebab kenapa Allah Ta'ala tidak menjawab secara cepat persoalan harta rampasan perang yang ditanya oleh orang-orang yang beriman. Makna kata, mudahnya, Allah Ta'ala ni sebenarnya ingin mendidik orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala nak educate orang yang beriman ni tentang apa? Tentang kau berperang bukan semata-mata nak mengejar harta rampasan perang itu. Bukan berperang sebab nak dapat harta. Tetapi berperang adalah untuk menegakkan kalimah Allah. Nak apa? Nak menjaga kesucian agama. Itu sepatutnya yang kamu kena tumpukan. Bukan bincang tentang harta rampasan perang. Itulah justifikasi secara ringkas mengapakah persoalan ayat persoalan tentang harta rampasan perang Allah tidak memberikan jawapan itu secara cepat pada ayat nombor 2 ke ketiga, tapi dijawab oleh Allah pada ayat nombor 41. Okey. Kalau tuan-tuan ada kesempatan ataupun kalau kita ada ruang, kita baca ayat 2 sampailah ayat nombor 41 lah. Contoh kan, tuan-tuan akan dapat mengetahui dalam kumpulan-kumpulan ayat itu sebenarnya Allah ada menyenaraikan faktor-faktor macam mana boleh berjaya mendapat harta rampasan perang. Ada banyak faktor. Kalau tuan-tuan baca daripada ayat nombor 1 sampailah ayat nombor 41, ada faktor dalaman, ada internal factor, ada external factor. Faktor kenapa boleh berjaya dalam siri peperangan. Itulah sepatutnya yang diperbincangkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu para ulama ketika mana mereka mengkaji kesemua ayat dalam surah Al-Anfal, mereka lihat nama surah, lepas tu mereka melihat tentang jawapan Allah bagi kepada orang-orang yang beriman tentang persoalan harta rampasan perang. Kemudian Allah Ta'ala tidak menjawab persoalan harta rampasan perang itu secara cepat. Maka para ulama menyebutkan surah Al-Anfal ini tujuan dia apa? Maqsad dia apa? Adalah Allah Ta'ala nak menerangkan kepada kita tentang faktor-faktor kemenangan dalam siri peperangan. Maknanya, kalau kita orang beriman, kalau kita berlaku perang lah, contoh. Kalau sekarang ni orang Islam kena berperang dengan orang kafir harbi, contoh. Maka surah Al-Anfal merupakan surah yang menjadi kajian utama kita. Sebab surah Al-Anfal tujuan dia adalah untuk memberikan panduan kepada orang Islam kemenangan dalam mana-mana peperangan melibatkan faktor dalaman dan melibatkan faktor luaran. Itulah surah Al-Anfal. Maknanya kalau nak menang dalam peperangan, kena mengambil kira dua faktor. Faktor dalaman tu apa? Faktor dalaman itu adalah pada faktor keimanan, keyakinan pada janji Allah, keberanian, kemudian pula dengan sabar, tidak takut, doanya, itulah faktor dalaman. Faktor luarannya apa? Faktor luarannya faktor melibatkan dari sudut
ketenteraan, persediaan, strategi peperangan. Itulah tujuan bagi surah Al-Anfal seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Ali Hassan dalam bukunya Dilalatul Asma'i Suwaril Quran. Okey, saya sebut satu lagi tujuan surah Al-Anfal lebih kurang sama, tapi saya rujuk dalam satu lagi kitab iaitu yang dikarang oleh Syekh Syekh Fayyaz dalam bukunya Ma'alimus Suwar mengatakan surah Al-Anfal adalah surah yang Allah nak menjelaskan tentang kurniaan yang telah Allah bagi kepada orang yang beriman kemenangan di perang Badar dan sebab-sebab kemenangan dan sebab-sebab kekalahan. Okey. Ringkas dia begini. Surah Al-Anfal kita kena ingat, mudah je nak ingat. Nanti kalau baca surah Al-Anfal ingat kata kunci dia surah tentang perang Badar. Ingat. Perang Badar. Maksudnya peperangan pertama. Kita kena take note, kita kena letak perang Badar, perang pertama dalam Islam. Dan kita kena tahulah perang Badar tu tak cukup tentera, tak cukup aset-aset peperangan, tanpa persediaan, maksud macam tu. Okey. Kemudian nak ingat surah Anfal ni tujuan dia apa? Kemenangan mendapatkan harta rampasan perang. Ya, harta rampasan perang tu namanya Al-Anfal. Okey. Yang ketiga kita kena ingat surah Al-Anfal ni surah yang menerangkan faktor macam mana boleh menang. Itulah tujuan surah Al-Anfal. Itulah yang Allah nak sampaikan di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 selepas surah yang telah kita pelajari sebelum ini, surah Al-A'raf. Okay. Moga-moga penerangan ringkas pada pagi ini dapat membantu untuk kita memahami isi kandungan surah Al-Anfal dengan mempelajari nama dan juga dengan mempelajari tujuan bagi surah tersebut. Tapi sebelum itu, kalau tuan-tuan nak mantapkan lagi pemahaman tentang tujuan bagi surah Al-Anfal, tuan-tuan kenalah melihat segmen ayat dalam surah Al-Anfal. Okey, saya sebut ringkasnya begini je. Okey. Tadi kita dah kata surah Al-Anfal surah yang menerangkan tentang faktor-faktor kemenangan dalam peperangan. Okey, ada berapa faktor sebenarnya? Okey. Setakat yang dapat kita keluarkan daripada ayat bermula pada ayat nombor 1 sampailah ayat yang ke-40. Sampailah ayat nombor 40, lepas tu ayat 41 baru Allah bagi jawapan tentang pembahagian atau peperangan tu. Kita boleh keluarkan ada 6 faktor besar. Ada 6 faktor yang menyebabkan orang Islam mendapat kemenangan. 6 faktor tersebut melibatkan faktor dalaman, melibatkan faktor luaran. Okey. Saya sebut contoh faktor dia. Macam mana boleh menang? Okey. Faktor pertama, tuan-tuan kena rujuk ayat 4 sampai ayat nombor 8. Ayat 5 sampai ayat nombor 8. Kenapa faktor boleh menang? Pertama, kena keluar perang lah. Kena perang dulu. Okey. Faktor yang kedua, ini faktor luaran, iaitu sikap manusia itu sendiri. Faktor nombor 3, faktor nombor 2 tu tuan-tuan boleh jumpa pada ayat 9 sampai ayat nombor 19. Faktor yang ketiga pun ayat 9 sampai ayat nombor 19. Faktor yang keempat ayat nombor 20 sampai 26. Dan faktor yang kelima ayat 27 sampai 29. Dan faktor yang keenam ayat 30 sampai ayat nombor 40. So ada 6 faktor utama bagaimana para sahabat bersama dengan Nabi SAW boleh memperolehi Al-Anfal, harta rampasan perang. Dalam masa yang sama, kalau nak tahu lagi beberapa faktor lain, tuan-tuan kena
tuan-tuan kena cari ayat-ayat dalam surah Al-Anfal ada mengulangi ayat berbentuk seruan, wahai orang-orang yang beriman. Ada 6 kali penyebutan ayat ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Dekat ayat ya ayyuhallazina amanu itu mengandungi faktor-faktor kemenangan boleh dapat harta rampasan perang. Okey, kalau nak tahu ayat seruan itu ayat nombor berapa? Ayat 15, ayat 20, ayat 24, ayat nombor 27, ayat nombor 29 dan ayat nombor 45. Kita kena catat ni. Ayat 15, 20, 24, 27, 29 dan 20 dan 45. Ayat-ayat itu ayat apa? Ayat yang ada seruan wahai orang beriman. Dalam ayat itu ada menyebutkan tentang beberapa faktor bagaimana berjaya mendapat harta rampasan perang. Jadi, selesailah kita membincangkan tentang maqsad surah. Tujuan bagi surah Al-Anfal. Okey. Jadi, kesimpulan daripada nama, maksudnya kalau kita nak kaitkan nama harta rampasan perang dengan tujuan surah, kat mana kaitan dia? Kaitan dia adalah harta rampasan perang tidak akan berjaya diperolehi oleh para sahabat jika tidak memenuhi faktor-faktor yang telah disebutkan pada tujuan surah. Faktor yang paling utama sekalilah, faktor yang paling utama sekali adalah mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah faktor yang paling besar sekali. Jadi faktor itulah yang sepatutnya perlu diberikan perhatian oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kuatkan faktor pertolongan Allah tu, saya sebutkan satu ciri surah Al-Anfal ni. Tuan-tuan kalau buka surah Al-Anfal, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala sebut tentang An-Nasru. Pertolongan ni Allah ulang sebanyak 8 kali. Ada 8 kali, tuan-tuan akan jumpa perkataan pertolongan dari Allah. Nasru tu maksudnya pertolongan. Macam ayat Iza ja'a nasrullah. An-Nasru tu pertolongan. Ada 8 kali. Ayat 10, ayat 26, 40, 62, 72, 3 kali. 72 tu ada 3 kali. Allah menyebut tentang pertolongan. Dan ayat nombor 74. Saya ulang. Ayat 10, 26, 40, 62, 72, 72, 72, 74. Kita akan menemukan penyebutan kalimah An-Nasr, iaitu pertolongan. Kenapa diulang banyak kali pertolongan? Itulah gambar isyarat kepada pembincangan surah Al-Anfal adalah harta rampasan perang sangat berkait rapat dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru itu para ulama membuat kesimpulan surah Al-Anfal tujuannya adalah untuk menerangkan tentang kurniaan yang sangat besar yang Allah bagi kepada kemenangan perang Badar yang melibatkan kepada faktor-faktor luaran dan juga faktor-faktor dalaman. Mudah je nak ingat surah Al-Anfal ni. Ingat harta rampasan perang Badar, kemenangan dengan bantuan dari Allah SWT dan beberapa faktor-faktor yang lain. Okey, selesailah bagi maqsad surah Al-Anfal. Mudah saja. Okey. Saya nak pergi kepada tema bagi surah Al-Anfal. Okey, surah Al-Anfal ni temanya apa? Temanya kalau kita rujuk dalam kitab Awwalul Marrah At-Tadabbur Quran, Syekh Adil mengatakan tema bagi surah Al-Anfal ini adalah faktor-faktor kemenangan. Itu je. Faktor-faktor kemenangan dalam peperangan Badar. Kesimpulan dia adalah apabila kita berperang, maka surah Al-Anfal kena menjadi surah rujukan utama untuk mendapat kemenangan
seperti mana Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman di dalam perang Badar. Itulah ringkasan kepada tema perbincangan tentang nama dan juga perbincangan tentang tujuan surah Al-Anfal. Wallahu ta'ala a'lam. Seringkasnya macam itulah. Okey, moga-moga tuan-tuan jelas ya. Penamaan Al-Anfal, tujuan dan juga tema surah. Kita minta maaf sebab memang tak sempat untuk ulas, tak sempat nak bincangkan panjang lebar ayat-ayat yang kita sebutkan tadi tentang faktor-faktor kemenangan tu, nak ulas dia faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4 sampai faktor ke-6, ditambah pula faktor-faktor kemenangan pada ayat-ayat seruan tu, memang tak sempat tuan-puan. Dia tak cukup 1 jam. Dia perlukan kepada siri dan perbincangan yang lain. Sebab itu tumpuan kita adalah sesi ulang kaji. Okay? Nama, tujuan dan juga tema surah. Moga-moga dapat manfaat. Moga-moga dapat menjadi bekalan untuk memasuki bulan Ramadan. Apabila sampai kepada surah Al-Anfal, sekurang-kurangnya kita tahu surah itu kenapa nama Al-Anfal, apa dia punya maqsad surah dan apakah tema surah. Semoga Ramadan pada kali ini dia bertambah manis, bertambah baik, kerana setiap kali kita tadarrus, kita nak khatam Quran, kita memahami apakah yang Allah nak sampaikan kepada kita pada setiap surah-surah yang kita lalui. Selepas ini masuk juzuk 9, masuk juzuk yang ke-10. Moga-moga kita dapat lalui juzuk itu dengan penuh kefahaman dan kita rasa kita faham apa yang Allah nak sampaikan kepada kita dan kita seolah-olah dapat berkomunikasi dua hala antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidaklah lalui bacaan Al-Quran itu hanya satu pihak saja. Satu pihak tu maksudnya Allah berkata-kata dengan kita. Kan? Baca ayat pertama sampai ayat yang berikutnya. Tapi kita macam seolah-olah macam kita macam tak mahu berinteraksi dengan Allah. Tapi apabila kita faham, sekurang-kurangnya kita berkomunikasi dengan Allah. Kita faham, ya Allah, saya faham kamu apa yang nak disampaikan. Saya ambil nasihat ini, ya Allah. Saya ambil peringatan ini, ya Allah. Oh, barulah kami tahu, ya Allah, apa yang engkau ingin sampaikan. Jadi itulah sebenarnya tujuan utama kenapa Akademi Tadabbur Malaysia mengambil usaha yang sedikit ini untuk kita sama-sama melalui bulan Ramadan memahami nama, tema dan tujuan surah. Jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kelemahan, gangguan dan sebagainya kerana saya berada di utara sekarang. Saya berada di utara, jadi mungkin ada banyak gangguan, bunyi kereta lah, bunyi macam-macam bunyi itu. Saya mohon ampun dan maaf lah. Baik, kita buka soalan. Kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan di aplikasi Zoom, ada persoalan tak? Boleh ikuti dengan baik tak? Jelas ke? Jelas Ustaz. Dekat ruangan chat tak ada soalan, dekat FB pun tak ada. Okey, kalau begitu, kalau tak ada, kita jumpa esok pagi insya-Allah surah yang ke-9, surah Taubah. Esok kita akan bincangkan tentang kenapa selepas surah harta rampasan perang ada Taubah. Kemudian kenapa surah itu dinamakan dengan surah Taubah? InsyaAllah jawapan itu kita akan rungkaikan pada keesokan paginya insya-Allah. Hari ini sebenarnya adalah siri yang keberapa sebenarnya? Rasanya siri yang ke-8 kita. Ini adalah pertemuan 8. kita yang ke-8. InsyaAllah esok siri yang ke-9 insyaAllah. Jumpa pada jam 8 ataupun paling lewat pun kita akan mula dalam pukul 8 suku lah insyaAllah. Baik, itu saja pengisian pada pagi ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kelemahan. Semoga kita dapat manfaat.
Kalau tak dapat banyak pun, dapat sikit pun sudah memadai. Kita mohon kepada Allah, Allah bagi kita ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma inna nas'aluka. Dah sangkut Ustaz. Ustaz frozen. Itulah Ustaz tak jadikan saya co-host. Jadi kalau Ustaz terkeluar tak boleh tutup. Tak tengok. Apa dah habis dah ni? Tak ada, hari ni tak ada Ustaz Zul. Suami tanya, hari ni tak ada Ustaz Zul ke? Terima kasih Liza. Ya, sama. Ustaz tak tengok. Terima kasih Liza. Terima kasih semua. Kak Maznah dah ternaik host dah ni sebab Ustaz tak jadikan saya host tadi. Aku host tadi. Tidak apa, saya keluar masuk balik. Tak ada soalan apa-apa kah? Ustaz terkeluar tadi Ustaz ya? Kejap. Saya kena keluar masuk Zoom ATM. Suara saya Suara ada. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Saya dah masuk balik Zoom ni. Saya tutup. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Liza. Terima kasih. Terima kasih semua.